Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari Rabu 23 hari bulan 6 tahun 2021. Kita akan belajar kelas matematik daripada pukul 7.30 hingga pukul 8.30. Jadi hari ni kita mula dengan bab 9. Okey, cikgu terus jam. Lompat terus ke bab 9, garis lurus. Okey, 9.11. Hari ni kita belajar. Jadi cikgu nak kamu keluarkan buku modul inspirasi yang kamu beli tu dengan cikgu. Okey, keluarkan modul inspirasi PDPC. Okey, muka surat sila keluarkan buku tersebut. Okey, muka surat sila buka muka surat 97. Okey, 97. Kamu akan nampak paparan yang cikgu paparkan kat kamu sekarang ni sama sahaja dengan dalam buku kamu muka surat 97. Okey, baik, kalau dah buka, cikgu akan bagi contoh standard 9.11 yang dekat atas ni. Kita tengok. Okey, yang di atas. Kalau dekat buku kamu tu dia tulis 9.11 membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C dengan kecerunan dan pintasan Y dan seterusnya, membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus yang berikut. Baik, itu tajuk je lah cikgu baca untuk kamu. Baik, untuk garis lurus ni dia ada satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu kamu akan jumpa Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini adalah bentuk yang pertama, Y sama dengan MX tambah C. Apa itu M? M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Dan C, apa C? C adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Okey, jadi tiga perkara kamu kena ingat. Yang pertamanya adalah Y sama dengan MX tambah C. Apa itu M? M adalah kecerunan. Dan apa itu C? Pintasan Y. Okey, cikgu akan terangkan pada kamu muka surat 97 ni. Secara generalisasinya Y sama dengan MX tambah C. Okey, apa itu M? M sama dengan kecerunan. Apa itu kecerunan? Contoh kecerunan, kamu nak pergi kelas, kalau ingat lagi lah, kelas dah lama sangat cuti, kelas 302. Nak naik kelas 302 ni duduk di tingkat 3. Tingkat 3. Jadi nak naik ke tingkat 3 ni, sekolah SMK Pakalang Au, dia tak ada lift tau. Jadi kamu kena naik tangga ni. Tangga. Jalan daripada atas bawah ni menuju ke atas 302 ini, menaiki tangga-tangga ini kita katakan dia sebagai M. M iaitu kecerunan. Kecerunan M. Itu maksud dia kecerunan tu tadi. Okey. Kalau dia ada beberapa situasi, itu kecerunan M. Okey, yang seterusnya contoh kecerunan itu yang pertama, kecerunan dia menyengit macam tu, menaik. Kalau dia menyilang begini, tangganya begini, ini M, dia kita akan nama N negatif. Kalau dia menyilang begini, dia M dia positif. Okey, dua keadaan. Dan keadaan yang ketiganya ialah bila dia menegak macam ni. Kalau menegak macam ni, M dia tidak terjangka, ataupun kita panggil dia sebagai tidak tertakrif. Tidak tertakrif ni maksud dia tidak boleh diukur sebab dia sentiasa naik ke atas. Okey, kalau yang ni dia ada penghujung, ini tak ada penghujung. Jadi dia panggil dia tidak tertakrif. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, jika keadaan keempatnya, jika macam gini. Jika dia landai sahaja. Dia landai macam kamu daripada parking motosikal ke
pejabat sekolah. Pejabat sekolah parking motosikal berjalan. Ini kita katakan dia sebagai kecerunan sifar. Atau bahasa mudah dia tiada kecerunan. Kecerunan sifar atau tiada kecerunan. Jadi dia ada 4 situasi tadi. Yang pertamanya kecerunan negatif. Okey. Yang pertamanya kecerunan dia negatif. Okey, jap. Yang pertama kecerunan negatif. Positif begini. Tidak tertakrif, menegak dan mendatar, ini adalah kecerunan dia sifar. Ada 4 keadaan lah. Senang untuk kamu ingat, dia ada 4 keadaan macam itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kena ingat yang paling kamu kena ingat, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Apa itu M? Kecerunan. Apa itu C? Pintasan Y. Kita akan tengok C pintasan Y-nya bagaimana. Okey. Lihat kepada rajah yang pertama. Rajah ni, cikgu akan lukis. Walaupun dia tidaklah nampak lurus, tapi cikgu lukis rajah yang dalam buku kamu tu tadi. Okey, rajah yang pertama contoh tu. Okey, yang pertamanya dia menegak. Okey, dia tulis ini sebagai X. Di sini adalah kosong. Tengok buku kalau tak nampak. Kalau tak nampak yang cikgu lukis, kamu boleh tengok buku di sini negatif 5. Okey. Dan M ni, M sama dengan dia tulis negatif 2. Okey. M sama dengan negatif 2. Jadi, yang kamu kena tahu dalam rajah yang diberi, yang pertamanya adalah nilai M. M dah diberi. M sama dengan negatif 2. Yang keduanya adalah C. C itu merujuk kepada pintasan Y. Mana pintasan Y? Pintasan Y dia akan berada di garis Y. Jadi ini pintasan Y. Negatif 5. Jadi kita tulis dahulu. Kita tulis. Okey. Yang kita dapat tadi adalah M sama dengan negatif 2. C sama dengan, C ni samalah, C ataupun pintasan Y benda yang sama. C sama dengan negatif 5. Jadi dia suruh nyatakan persamaan bagi garis lurus yang berikut. Nyatakan persamaan, ini yang atas ni, bagi garis lurus yang berikut. Jadi persamaan dia ambil yang ini. Cuma M gantikan dengan M, C gantikan dengan C. Tengok cikgu buat Cikgu akan buat persamaan dia ialah dia akan jadi Y tetap Y sama dengan M gantikan dengan M. Ganti negatif 2. Jangan letak M, ganti terus dengan negatif 2. Negatif 2 X. Tulis X. Okey. Tambah C kan. Tapi kalau dia negatif, kamu kena tulis negatif jangan tulis tambah. Negatif C. Jadi kamu dah menjawab soalan. Dia kata, apakah nyatakan persamaan bagi garis lurus yang berikut? Y sama dengan negatif 2X tolak 5. Ini sahaja. Jangan nak kira. Kenapa? Cikgu kata tadi M kecerunan dia negatif. Betul lah. Bila dia keadaan menyengit ke sebelah kanan macam ni, dia adalah negatif kecerunan dia. Kecerunan dia negatif. Okey. Baik. Itu yang pertama. Contoh. Jadi cikgu akan buat untuk soalan yang pertama. Kalau kamu perasan kat tepi buku kamu ni, dia ada tulis TP2. Tepi ni. Tu tahap 2. Jadi kalau kamu buat, cikgu akan tinggalkan kepada kamu soalan B. Cikgu akan bincang untuk soalan A. Okey? Cikgu akan bincang soalan A. Soalan A. Cikgu akan bincang dengan kamu soalan A. Okey, cikgu akan lukis dahulu. Sama juga, yang paling penting tulis dulu. Y sama dengan MX tambah C. Sebelum kita buat apa-apa, tulis dulu. Okey, dan seterusnya cikgu akan buat.
Macam mana cikgu nak buat ni? Okey. Macam mana cikgu nak buat? Okey, cikgu akan garis lurus. Yang pertama. Okey, sekejap. Kita tukar pen. Y sama dengan MX tambah C. Yang ni C. Okey, yang pertamanya kita akan buat line lah. Okey, kita buat line dulu satu. Okey, satu laris lurus. Yang keduanya dia tarik begini lurus. Okey. Yang ini dan yang ketiganya adalah dia melintang begini. Kalau melintang begini, jadi kamu tahulah kalau dia melintang tu confirm lah dia adalah M dia adalah positif. Okey. Cikgu buat ni dia sebenarnya ni adalah paksi. Ini paksi Y. Okey, ini paksi Y. Ini paksi Y. Ini paksi X. Okey. Jadi paksi Y dan paksi X. Di sini 6, di sini 0. M sama dengan, cikgu tulis sinilah mudah sikit, M sama dengan 4/3. Okey. X dan Y okey. M yang ni yang cikgu lukis lah. Okey. M 4/3 06X. Jadi macam mana kita nak letakkan, jadikan dia persamaan? Okey, kita akan jadikan dia persamaan. Baik, kita buat jadikan dia M sama dengan 4/3. C atau pintasan yang berada di Y ni 6. Ini nombor dia ni 6. C sama dengan 6. Masukkan sahaja Y sama dengan M. Gantikan dengan M ini. Jangan tulis M. 4/3. Jangan dilupakan X ini. Tambahkan dengan C. Kalau C dia tidak negatif, terus tulis tambah 6. Jadi tidak perlu kamu kira atau apa, masukkan, jadikan dia persamaan begini. Ini jawapan akhir dia. Okey? Kalau kamu rasa cikgu terlalu cepat, kamu boleh back balik. Okey? Ini adalah jawapan untuk soalan A. Ini transferkan jawapan ni ke sini. Transferkan ke situ. Okey, cikgu nak kamu salin. Kalau video ni laju, stopkan dulu. Stop sini, salin dulu dekat buku kamu, muka surat 97. Jadi tugasan kamu adalah untuk yang B ni, cikgu nak kamu nyatakan. Okey. Okey, yang B ni cikgu nak kamu nyatakanlah dia berapa. Berapa nilai dia. Okey. Okey, baik. Yang ini